Saya sebutkan begini bukan kerana apa, bukan rasa kecewa pun tidaklah sangat. Maka itu selepas pilihan raya itu diumumkan dan kita rasa bahawa kita telah mendapat sokongan yang besar, bukan setakat gandingan kita dalam Perikatan Nasional daripada dua parti yang saya sebutkan tadi, tetapi juga sokongan daripada rakan-rakan kita yang ada di negeri Sarawak. Parti GPS, gabungan parti-parti Sarawak yang dipimpin oleh sahabat lama saya Tan Sri Abang Johari, Premier Sarawak. Premier Sarawak menyatakan mereka akan memberikan sokongan yang padu kepada saya selaku Perdana Menteri dengan adanya 22 ahli parlimen daripada GPS ini. Alhamdulillah. Kita juga mendapat sokongan daripada parti yang ada di Sabah, parti GRS, yang di dalamnya adalah terdiri pada Parti Bersatu yang saya pimpin, tapi bergabung dalam satu gabungan baru yang dinamakan Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS, bersama-sama dengan rakan daripada Parti Star, dan juga ada dua daripada ahli parlimen itu daripada Parti Bebas, dan ada satu parti baru di sana. Kesemuanya ini termasuk sebahagian daripada ahli parlimen Parti Barisan Nasional yang memangnya sejak dahulu saya tahu memberikan sokongan secara senyap kepada kita. Jumlahnya 10 bilangannya. Dicampur semuanya sekali, kulluhum ajma'in, menjadi 115 ahli parlimen yang menyokong saya dan Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Ini sejarah. Saya tahu rakan di belakang kok rasa gerun nanti saya sebut apa aja. Tak apa. Ini sejarah. Hanya beberapa minggu yang lalu, dan Istana Negara telah pun menyatakan mengikut kehendak perlembagaan, maka seorang ketua kerajaan yang namanya Perdana Menteri akan dilantik ataupun dipilih oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka terbentuklah beberapa anggotanya yang terdiri pada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun bersama dengan Peguam Negara, mengumpulkan kekanda beliau iaitu Tan Sri Idris Harun, dan beberapa staf daripada pejabat Istana Negara. Dan Speaker Dewan Rakyat telah pun mengeluarkan satu surat dan kenyataan yang telah dihantar pada semua ketua-ketua parti yang bertanding dalam pilihan raya, menyatakan kalau ada di kalangan parti-parti ini seorang pemimpin yang nak dinamakan sebagai Perdana Menteri, maka dia telah menyatakan inilah peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi, iaitu ahli-ahli parlimen yang nak menyokong sesiapa yang nak menjadi Perdana Menteri mestilah menyediakan akuan bersumpah. Istilah dalam bahasa Inggerisnya disebutkan statutory declaration, akuan bersumpah yang telah dibuat, ditandatangani oleh ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada sesiapa yang nak dijadikan sebagai Perdana Menteri. Dan dalam kes Perikatan Nasional, pimpinan tertinggi Perikatan Nasional telah membuat keputusan awal lagi untuk mencalonkan saya sebagai calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional. Terima kasih kepada Tok Guru, rakan-rakan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Itu telah pun dikeluarkan sebagai suatu arahan dan disebutkan lagi kalau nak dilaksanakan dan nak menyerahkan apa-apa dokumen, termasuklah statutory declaration yang disebutkan tadi, dengan surat yang ada disediakan oleh pihak ketua-ketua parti, maka ianya hendaklah dikemukakan menerusi online, WhatsApp ataupun apa-apa cara, tetapi tidak secara bersemuka, dikemukakan pada 21 hari bulan November
dan tidak lewat daripada jam 2 petang pada hari yang tersebut. Itu arahan bertulis yang mesti dipatuhi oleh sesiapa pemimpin parti yang nak menawarkan diri untuk menjadi Perdana Menteri. Dan ini telah pun saya lakukan, disokong dan dibantu oleh rakan-rakan pimpinan tertinggi untuk menyediakan sejumlah 115 buah statutory declaration. Untuk makluman saudara sekalian, negara kita ni mempunyai seramai 222 ahli parlimen. Macam sekarang ini kita nak menunggu, insya-Allah Cikgu Azman akan jadi ahli parlimen di Padang Serai. 222 ahli parlimen. Kalau sekiranya seseorang itu nak mencalonkan dirinya menjadi Perdana Menteri, dia mesti memiliki tidak kurang daripada 112 ahli parlimen yang menyokong. Saya sudah ada 115 ahli parlimen yang menyokong. Disokong dengan statutory declaration, dokumen yang sahih yang disaksikan oleh Commissioner of Oath. Dan saya telah pun mengemukakan segala dokumen itu kepada pihak Istana Negara jam 1.28 petang. Kalau ikut convention di negara seperti Britain, bila mana dia berhadapan dengan masalah hang parlimen ataupun keadaan parlimen yang tergantung, di mana tidak ada parti-parti yang mempunyai sejumlah bilangan yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, dia lakukan hal seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu untuk menyediakan dokumen 115 tadi. Maka di negara itu dia akan nanti dipanggil untuk menghadap raja ataupun ketua negaranya untuk mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Saya sebutkan begini bukan kerana apa, bukan rasa kecewa pun tidaklah sangat. Segala-galanya saya faham sudah pun ditentu dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang saya nak nyatakan ialah on record bahawa kita daripada Perikatan Nasional yang telah berjaya mengumpul sejumlah besar ahli parlimen menyokong kita, sepatutnya hari ini sudah membentuk sebuah kerajaan Perikatan Nasional. Betul tak? Betulkah? Betul? Saya pun rasa betul. Tapi tak tahu macam mana. Tuan-tuan tahu macam mana? Kenapa jadi begitu? Siapa boleh jawab? Saya bagi RM10. Kenapa jadi begitu? 1.28 petang kita serahkan dokumen. Kemudian Struktur Sulit yang di Pertuan Agong menjawab. Ada kenyataan rasmi yang saya terima, surat bertulis yang mengatakan semua dokumen yang telah pun saya serahkan sudah diterima oleh pihak Istana Negara. Dah terima, bukan dihilang ke mana-mana. Dan kalau saya sudah ada sejumlah 115 ahli parlimen yang menyokong saya, tidak mungkin ada orang lain. Hatta 10 Anwar Ibrahim pun tak mungkin dia akan dapat sejumlah 115 ahli parlimen yang menyokongnya. Kerana ahli parlimen hanya ada 222. Kalau saya masuk 115, dia pun masuk 116, mana ada 231 ahli parlimen? Kok hantu mana datang? Tak mungkin boleh berlaku. Tapi macam mana boleh jadi begitu? Wallahu a'lam. Datuk MB Sanusi dia ngangguk, dia tahu apa sebabnya. Saya tidak nak mempertikaikan soal proses perundangan dan perlembagaan negara. Yang kita bicarakan ialah ini pilihan raya umum. Pilihan raya umum penentunya siapa? Kamu semua. Pengundi yang ada di seluruh negara, jutaan bilangannya. Bukan pihak lain. Bukan pihak lain. Bukan bumbung hijau ke bumbung kuning ke.
Faham? Kena kilas-kilas sikit. Yang memutuskan untuk memilih ini ialah rakyat dalam sistem pilihan raya, demokrasi berparlimen. Bukan sistem diktatorial, autokratik dan sebagainya. Sistem demokrasi berparlimen, satu pengundi, satu suara. Datangnya daripada rakyat jelata. Sejumlah besarnya telah pun menyatakan sokongan, dan saya dapat gabungkan sejumlah yang agak mencukupi untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Apa jadi Kerajaan Perikatan Nasional? What has happened? What's wrong? What's wrong? Tapi saya tak nak membicarakan soal sebegitu. Saya nak merekodkan hakikat dan kenyataan bahawa kita telah menyempurnakan segala keperluan ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Istana Negara dan oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya tidak melanggar pun peraturan. Saya tak nak kata siapa yang tak ikut peraturan. Tapi tak apalah saudara. Hari ini dikatakan sudah terbentuk sebuah kerajaan perpaduan. Ini debat hangat di luar sana mengatakan, is this a unity government? Oh, speaking juga orang di Kedah. Adakah ini kerajaan perpaduan? Kalau kerajaan perpaduan, semua ada dalam gabungan yang satu membentuk kerajaan. Ini kerajaan Pakatan Harapan. Ini kerajaan campuran macam rojak. Saya nak membetulkan sedikit, ada orang mengata saya durhaka karena saranan untuk membentuk kerajaan perpaduan itu diusulkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang kita hormati. Tetapi itu pandangan dia. Kalau dalam bahasa mudah katanya titah baginda. Tapi titah ni aja macam-macam titah. Kalau titah itu bersandarkan pada perlembagaan, dalam berti kata bahawa istilah kerajaan perpaduan itu ada dalam perlembagaan, saya tak ikut, maka saya dianggap durhaka. Siapa ada di sini pakar perlembagaan? Angkat tangan. Oi, ramai ni pakar perlembagaan, angkat tangan. Saya tidak begitu pakar, tapi saya tahu sedikit sebanyak tentang perlembagaan. Dalam perlembagaan negara tidak ada peruntukan mengatakan mesti bentuk kerajaan perpaduan. Jadi kalau tidak ada kerajaan perpaduan di dalam perlembagaan, kalau Yang di-Pertuan Agong memberitahu elok bentuk kerajaan perpaduan, kalau saya kata tak bersetuju, boleh tak? Pandai orang Kedah ni, Tok B. Kalau saya kata tak setuju dan Tok Guru ada bersama hadir menghadap Yang di-Pertuan Agong, kata kami tak bersetuju. Bukan hanya kerana tak bersetuju sahaja. Kerana bayangkan apa yang sudah berlaku hari ini. Now, yang sudah terbentuk sebuah kerajaan yang dikatakan perpaduan, yang saya kata bukan perpaduan. Gabungan parti-parti yang sudah pelbagai-bagai ini. Dan apalagi termasuklah orang daripada pihak parti Barisan Nasional yang dilantik menjadi timbalan Perdana Menterinya. Orang yang kalah tak dibentuk dan dilantik menjadi ahli jemaah menteri. Orang menang tak masuk ke situ. Dan ini menjadi satu masalah debat besar dalam negara pada waktu sekarang. Lagipun waktu kami berkempen dalam masa kempen pilihan raya, antara perkara yang kami telah sebutkan nyata, Tok Guru dan semua rakan-rakan yang ada di sini, kami tidak boleh menerima Pakatan Harapan dan DAP di dalamnya ataupun ketuanya seperti Anwar Ibrahim untuk kita duduk bersekongkol dalam sebuah kerajaan. Kami tolak itu. Awal-awal lagi kami sudah tolak. Kami tolak bermakna kami janji pada saudara, pilih kami dan kami tidak akan bersyubhah dengan Anwar Ibrahim, dengan DAP dan sebagainya, kerana kami, saya khususnya
ada pengalaman sedikit 22 bulan bersama mereka dalam Pakatan Harapan. Amat menyeksakan. Tak boleh. Ideologi berbeza. Tafsiran mereka tentang soal Islam sebagai agama persekutuan tak serupa. Tidak menghormati hak dan kedaulatan kita, bahasa kita. Diajukan pelbagai perkara yang bertentangan dengan falsafah kehidupan rakyat Malaysia. Ya, ada rakyat Malaysia tapi tak selari dan tak sehaluan dengan kita. Dan waktu kita berkemping, kita beritahu kami tidak akan bersyubhah bersama dengan pihak di sana. Walaupun dianjurkan oleh Yang di-Pertuan Agong, kami menyatakan dengan rasa ikhlas, tak boleh tuanku. Ini dialog di Istana Negara, bawa di khalayak di Padang Serai. Ma yumkin, tak boleh. Pasal saya sebutkan pada bawah dulu tuanku, kalau kami bersama di sana tuanku, pilihan raya yang ke-16 akan datang, kami semua akan hanyut bersama-sama kerana orang Melayu, Islam dan lain akan tolak kami dan kami akan kalah. Betul. Saya minta maaf menceritakan sedikit. Ini baru mukadimah. Ini sampai subuh boleh. Saya jelaskan gini bukan kerana apa. Yang ada dalam perlembagaan yang disebutkan ialah minority government. Apa dia minority government? Minority government makna satu gabungan parti tidak mempunyai sejumlah minimal 112. Kurang daripada 112. Anwar Ibrahim dapat berapa? 86. 82. Iyalah 82. Kita bagi dia 183 apa tak apa. Kita ada 115. Kalaupun Barisan Nasional kata kami tidak sokong, tarik 10, berbaki 105. Mana lagi besar? 105 ataupun 86? Siapa pergi sekolah? Angkat tangan. Tak boleh jawab. Maksud saya tadi, kalau itu tafsiran yang saya faham, mungkin saya silap. Bolehlah pihak istana betulkan saya kalau saya silap. Maknanya kalaupun nak membentukkan kerajaan minoriti, sewajarnya Perikatan Nasional diberikan pilihan yang pertama, the first option. Betul tak? Jadi kita tidak salah, tuan-tuan. Lebih lagi kerana kita menghormati ini kehendak rakyat. Rakyat mahukan kita. Dan kita berupaya untuk berikan segala apa yang rakyat mahu. Bukan janji satu buat satu, janji satu bohong sana, bohong sini, makan keliling. Tak pegang dan tak beristiqamah dengan janji yang telah dibuat pada rakyat jelata. Inilah kerajaan Pakatan Harapan yang kita saksikan pada hari ini. Dia kata kita kempen pilihan raya ni pakai duit judi. Kok dia kot? Saya tak nak kata, tapi ada maklumat kata kok dia kot. Kami ni pemimpin ni dah haram judi, sana haram judi, haram judi. Habis nak ambil duit judi, nak urus pilihan raya kerana kami dah sengkek dan tak ada duit. Wallahi kami tak akan lakukan perkara-perkara yang haram sebegitu. Tak akan terima walau sesin pun sumbangan pada mana-mana pihak gaming company hanya kerana kami nak duit haram.